Assalamualaikum dan salam hormat, kembali dalam kalender jenayah edisi 14 Julai 2017. Jam 4 pagi 13 Julai 2017, orang awam menemui seorang lelaki dengan kesan terbakar di dalam longkang selepas susur keluar Plaza Tol Bukit Raja Klang. Namun mangsa Azam Masiro Ahmad Yusof berusia 21 tahun kemudian, hasil siasatan menerusi rekod sama mangsa, keluarga yang tinggal di Pandamaran Klang berjaya dihubungi. Wartawan Nabiha Kamal menemui bual ibu mangsa Azizah Ismail secara eksklusif ketika wanita yang berkerusi roda disebabkan penyakit diabetes itu menanti jenazah anak sulung daripada 6 beradik selesai dibedah siasat. Lebih sayu, Azizah kehilangan seorang anak yang sangat bertanggungjawab dan tidak pernah menyakitkan hatinya. Ikuti laporan eksklusif yang disediakan Nabiha. Di sinilah lokasi Allahyarham Azam Masiro Muhammad Yusof 21 tahun ditemui orang ramai. Badannya dalam keadaan melecur lebih 90%. Difahamkan mangsa dicampak di dalam longkang berhampiran Plaza Tol Bukit Raja. Dia tak ada call, tapi tiba-tiba dia kata hari tu dia nampak kaki saya bengkak. Lepas tu saya ada pergi raya kat Rawang. Dia kata, "Mak, nanti 2-3 hari Alung balik. Alung urut kaki mak ni," dia kata kan. Lepas tu dia cakap, "Mak, banyak-banyaklah bersabar." Dia kata, "Doalah Alung balik pergi selamat," dia kata kan. Selalu mak doa dia, selalu mak doa dia. Saya cakap dengan dia, dia kata, "Kalau Alung tak ada, mak teruskan hidup. Jangan mak putus asa," dia kata. "Demi adik-adik," dia kata, "mak terus je hidup. Orang lain nak kata apa, katalah mak," dia kata. "Sekarang ni," dia kata, "orang tu tak merasa mak. Yang merasanya kita ni mak. Susah ke, tak makan ke. Alung nak bina keluarga Alung balik," dia kata. "Alung nak beli van," dia kata. "Alung nak menjaga, beli jual belon macam Cik Dola menjaga," dia kata. Lepas tu dia kata, lepas tu cakap dengan adik dia, "Mak, jelah kita andong semua dah tunggu dah ni," dia kata. "Aku nak angkat mak ni, nak pergi raya kat sana," dia kata kan. "Orang semua dah tunggu mak," dia kata. "Yalah, jomlah," aku cakap kan. Dia tangkap gambar dulu. Dia tangkap gambar semua adik-adik dia. Lepas tu baru dia angkat saya kat blok B saya tu tingkat 3. Pergi sana dekat rumah nenek dia. Adik dia Muhammad Hakimi yang angkat saya naik tingkat 3 lagi. Lalu dia kata, "Ini aku ni nak balik ni sana, nak ambil motor aku," dia kata kan. "Tak boleh aku nak bagi orang motor aku ni sebab aku beli motor ni 3,900," dia kata. "Cash money," dia kata. Lepas tu saya pun terkejut. Saya pergi raya rumah sepupu saya di Padang Jawa tu. Ingatkan dia kata, "Mak, malam aku balik." Aku tunggu-tunggu tak balik-balik. Seminggu, 2 minggu baru dia balik muncul rumah saya tu. Lepas tu dia balik kali ni macam buang terbiak dah dia. Buang terbiak dia. Lepas tu dia tengok muka saya, dia tenung muka saya lama-lama kan. Lepas tu dia nampak sangat dah dia punya perubahan, dia punya hati perubahan. Nampak sangat lah perubahan dia. Nampak sangat lah. Dia kata dia tak ada duduk atas perut saya. Tapi dia kata balik minggu ni dia kata nak belikan mak ni kursi roda baru. Dia kata kursi roda ni dah terlampau, dah teruk dah dia. Tak payah mak momon. Kata susah dia, lambat. Sebab mak nak masak, mak nak jaga adik-adik. Dia kata kan, "Mak sabarlah, minggu depan ni Alung balik," dia kata. Lepas tu kali ni dia salam saya. Ya Allah, saya punya nuri-nuri ni Allah je yang tahu. Allah je tahu. Salam 5 kali.
Saya cium kepala dia pun dekat dia makan. Saya pun tak sedar. Seorang ibu kan, kalau korang yang merasa macam saya, apa korang buat? Ada tak macam saya? Sama juga. Tak mungkin sama kan? Saya tak boleh lupa dia. Sebab dia banyak bantu keluarga. Sikit ke banyak ke, dia tetap bagi mak dia. Itulah dia fikir. Sampai saya tak ada kaki ni lah. Dia sara saya. Azam tu dia tidak ada mendetikkan air mata saya. Memang budak dia, orang kata semua kata dia baik. Baik ni. Dia tak banyak cakap. Ada dia makan. Tak ada pun dia diam. Tak ada macam muka yang saya lahirkan dia lah tu. Lebam sana, lebam sini. Terbakar sana, terbakar sini. Pegang pun keras dia punya badan-badan otot-otot dia kan. Apa kita boleh buat, dek? Tuhan lagi sayangkan ni. Kita redha je lah. Anak saya kata nangis-nangis buat apa, mak? Orang dah tak ada kan. Kita banyak-banyak kita semayang ingat dia. Rasa pukul 4 pagi saya nak pergi bilik air. Lepas tu macam ada orang ketuk pintu 3 kali. Saya tak buka, saya takut kan. Tak orang bunuh ke, tak perompak ke. Saya takut dah nak buka. Lepas tu saya pergi bilik air, hilang dah. Tak ada lagi dah. Lepas saya mimpi dia accident. Malam tu juga. Jumpa berani. Malam tu juga. Kenapa saya ambil orang? Pada mulanya alamat yang tertera di kad pengenalan itu di Rawang, kita telah pergi dapati bahawa tidak ada penghuni di sana dan pihak polis telah membuat semakan melalui saman yang dimiliki oleh mangsa ini dan akhirnya pukul 3 pagi semalam pihak polis telah dapat mengesan family dia ni di Pendamaran Kelang. Pendamaran Kelang. Dan kita juga telah berjumpa dengan bapa mangsa ni. Mengikut maklumat daripada family, mangsa ni memang tinggal di Rawang dan bekerja sebagai penjual lemang. Jadi dia jarang balik ke rumah lah. Kita akan menunggu hasil postmortem sekejap lagi. Barulah kita akan tentukan apakah ada unsur-unsur jenayah ataupun sebaliknya. Siasatan awal juga tidak menjumpai apa-apa kesan di tempat kejadian dan saya yakin dan percaya kemungkinan mangsa ini terbakar ataupun dibakar di tempat lain dan dibuang di sana. Jadi saya mengambil kesempatan untuk memaklumkan bahawa sekiranya ada saudara mara ataupun kawan-kawan yang mengenali mangsa ini supaya tampil membantu siasatan polis. Itu tadi luahan hati Azizah Ismail, ibu kepada Allahyarham Azamah Sero yang meninggal dunia selepas terbakar 90%. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Syafin Mahmad juga ada menggesa mana-mana pihak yang mempunyai maklumat mengenai kejadian supaya menghubungi pihaknya. Baiklah, kita teruskan dengan laporan seterusnya. Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM menjadi sebutan sepanjang minggu ini berkaitan kes penipuan pajakan kereta. Pelbagai perdebatan timbul mengenai isu ini di laman sosial dan ketika ini PPIM berkata mereka sedia untuk berbincang dengan pihak polis dalam usaha membantu mangsa yang terlibat. Saksikan rangkuman berita jenayah pilihan sepanjang minggu ini. Kita mohon berbincang cara elok tetapi tidak dilayan. Jadi kita ke sana untuk menemani pengadu ambil semula kereta mereka.
Itu kata pengarah Unit Tindakan Khas Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM Yusof Azmi pada sidang media yang turut dihadiri Ketua Aktivis PPIM Datuk Nazim Johan dan Peguam Datuk Hishamuddin Hashim pada Rabu. Pada sidang media pertama selepas isu penipuan syarikat pajakan kereta Isnin lalu, aktivis berkenaan yakin tindakannya betul selain merujuk kepada pihak berwajib dan peguam terlebih dahulu. Katanya dia membuat laporan sebelum dan selepas ke premis penyimpanan kereta itu Isnin lalu tanpa sebarang tujuan melakukan provokasi. Saya hairan kenapa kawasan menyimpan kereta milik syarikat di Ceroboh. Kereta Proton Previs saya turut disapu. Itu kata pengurus AGR Auto Trade Sdn Bhd Datuk Seri C. Kamaleshwaran. Menurutnya, dia baru mengambil alih syarikat itu sejak 2 bulan lalu, namun terkejut apabila pemilik kenderaan bersama aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM menceroboh premisnya. Malah katanya, PPIM bertindak drastik dengan mengeluarkan lebih 50 kenderaan di dalam kawasan milik syarikat. Semalam, tular di Facebook apabila pemajak mengamuk ingin mengambil semula kenderaan mereka di stor milik syarikat AGR. Susulan itu, Ketua Polis Daerah Kajang, Asisten Komisioner Osman Nayan berkata, pihaknya menerima laporan dan kes disiasat mengikut Seksyen 447 dan 427. Sindiket pelacuran tempatan kini dikesan menggunakan khidmat jurugambar profesional bagi menghasilkan gambar pelacur berkualiti tinggi. Tindakan itu sebagai strategi pemasaran baru untuk menarik lebih ramai pelanggan. Mereka turut dikesan menggunakan studio khas lengkap dengan peralatan digital bagi sesi mengambil gambar pelacur ditawarkan. Hasil risikan dan pemantauan sepasukan pegawai dan anggota Jabatan Imigresen Kuala Lumpur dengan diketuai Ketua Unit Risikan dan Operasinya Muhammad Syahrul Nizam Ismail membongkar aktiviti tidak senonoh sindiket itu yang turut menawarkan urutan B2B selain perkhidmatan seks kepada pelanggannya. Ketika serbuan dijalankan, ada beberapa wanita sedang leka melayan pelanggan masing-masing di bilik urutan, manakala ada beberapa lagi sedang menunggu giliran di luar sebuah bilik lain. Sungguh tidak berhati perut. Apa salah anak saya? Itu kata Siti Rafiah Mansur, ibu kepada Syazana Amirah Asy'ari yang retak tengkorak kepala dan patah rahang akibat dibelasah penyamun yang menceroboh rumah mereka di kampung Masjid Bangi, Jumaat. Syazana ditemui oleh Siti Rafiah dalam keadaan terbaring di atas katil, bermuluran darah serta kecederaan di kepala, dagu dan mulut kira-kira 11.15 pagi ketika baru pulang dari bekerja sebagai pembantu kedai. Siti Rafiah berkata sejak petang kejadian sehingga hari ini, dia masih belum pulang ke rumah kerana mahu berada di sisi Syazana, termasuk menemani anak bongsunya itu menjalani pembedahan awal pagi tadi. Menurutnya, dia memohon orang ramai mendoakan kesejahteraan anaknya supaya sembuh dengan segera. Harian Metro semalam melaporkan remaja 14 tahun parah akibat dibelasah penyamun ketika remaja itu bersendirian di rumahnya, sementara ahli keluarganya yang lain sedang bekerja. Mahkamah Magistrate Butterworth membebaskan 50 suspek sindiket Macau Scam selepas tempoh reman ke atas mereka berakhir hari ini. Pendaftar mahkamah menolak permohonan lanjutan reman yang dikemukakan polis terhadap semua suspek dan membenarkan mereka dibebaskan. Sebelum ini, Mahkamah Magistrate Balik Pulau membenarkan mereka direman selama 10 hari bermula 1 Julai lalu bagi membantu siasatan. Terdahulu, 50 suspek termasuk 3 wanita berumur antara 17 hingga 42 tahun dibawa ke mahkamah dengan menggunakan 2 truk polis. Pada 1 Julai lalu, polis Pulau Pinang menahan 50 suspek berkenaan kerana didakwa menyamar sebagai pegawai Bank Negara Malaysia dan anggota polis melalui 82 kes penipuan membabitkan kerugian 2.74 juta. Yang di-Pertua Dewan Perniagaan Melayu di PMM Perak, Sabri Ahmad Tah direman 2 hari bagi membantu siasatan kes rasuah membabitkan projek memajukan tanah di sebuah lokasi di Perak serta pembekalan bahan binaan pada 2014. Perintah tahanan reman dikeluarkan Magistrat Nik Ifahani Tasnim Wan Abdul Rahman di Mahkamah Magistrat Putrajaya pada Selasa. Suspek ditahan di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM jam 4 petang Isnin. Lelaki terbabit yang juga pengarah sebuah syarikat diburu selepas dipercayai terbabit dalam rasuah dengan nilai lebih RM200,000 sebagai upah membantu memperoleh projek yang dikatakan milik kerajaan negeri.
Guna hikmat anggota bomba untuk memotong jeriji besi dan membuka pintu berkunci. Itu yang berlaku apabila berpuluh pendatang haram yang menghuni flat Taman Selayang Makmur berhampiran Pasar Borong Selayang enggan bekerjasama mengikut arahan polis. Dalam operasi khas sehingga jam 1 pagi Selasa, anggota polis mengepung kawasan perumahan kos rendah itu yang menjadi sarang pendatang tanpa izin. Lokasi kediaman dihuni kira-kira 1,200 warga asing itu digempur berdasarkan risikan dan aduan daripada orang ramai berhubung aktiviti kurang menyenangkan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Senior Assistant Commissioner Fazil Ahmad berkata, seramai 69 warga asing ditahan di 3 blok rumah di kawasan Pangsapuri itu serta kawasan Pasar Borong Selayang. Menurutnya, semua yang ditahan diserahkan kepada Jabatan Imigresen untuk siasatan lanjut. 3 lelaki diberkas polis di Ipoh dan Batu Gajah kerana dipercayai terbabit dalam kegiatan ceti haram dan memeras ugut seorang peniaga perabot. Kumpulan alung itu diberkas selepas mangsa seorang lelaki berusia 49 tahun yang juga peniaga perabot di Pusing Batu Gajah membuat laporan polis pada Isnin lalu mendakwa ditahan kumpulan terbabit dan dipaksa membuat bayaran pinjaman yang sudah pun dilunaskan kira-kira 2 tahun lalu. Pemangku Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Perak, Deputy Superintendent G. Moses Govinda Raju berkata, mangsa mendakwa membuat pinjaman secara berperingkat sebanyak RM350,000 daripada ceti haram terbabit pada 2010 hingga 2012 dan sudah membayar RM393,100 pada 2015. Bagaimanapun, pada 11 Mei lalu, Ketua Along berkenaan bersama 5 konconya datang ke kilang perabot mangsa dan membawanya ke sebuah premis perniagaan di Farlim Ipoh sebelum memaksa mangsa membayar RM350,000 lagi. Melalui tangkapan berkenaan, polis merampas 15 cek dan 5 telefon bimbit serta sebuah kereta jenis Proton Satria bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 5-2 Akta Pemberi Pinjaman Wang 1951. Rumah dijadikan makmal memproses daun ketum di Kampung Gelukar Changlun diserbu Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Terdahulu pihak AADK menerima maklumat berkaitan kes dadah di kawasan itu. Namun lain pula ceritanya apabila mereka menemui makmal dilengkapi mesin memproses daun ketum menjadi serbuk dalam serbuan sekitar jam 10 pagi Khamis. Ketua Operasi AADK Kubang Palsu Muhammad Syafiq Ismail berkata, turut ditahan dalam serbuan itu lelaki dipercayai orang kurang upaya OKU mental berusia 42 tahun disyaki pembantu di mamal itu untuk membantu siasatan. Katanya hasil maklumat yang diperolehi mendapati serbuk ketum siap diproses itu dibungkus dan diikrar sebagai serbuk inai sebelum diekspor ke luar negara seperti Indonesia, Thailand, Kanada, Ukraine dan Amerika Syarikat. Lelaki dihadapkan ke Mahkamah Majistret Jelebu atas pertuduhan mengelar bapanya hingga mati di Felda Lui Timur 2 Julai lalu. Tertuduh Muhammad Nazri Abdullah, 44 tahun, yang berpakaian lokap polis diberi mahkamah pada 9.15 pagi. Dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh sebaik pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa mahkamah. Berikutan itu, mahkamah menetapkan 9 Ogos ini sebagai tarikh sebutan semula kes. Selain itu, mahkamah juga memberitahu kes dipindahkan ke Mahkamah Majistret Bahau bagi membolehkan pihak pendakwa raya menunggu laporan forensik dan kimia. Media sebelum ini melaporkan suspek dipercayai membunuh bapanya dengan mengelar leher dan menetak belakang kepala serta belakang badan menggunakan parang dalam pergaduhan 10.30 malam itu. Baiklah, sekian sahaja kalender jenayah minggu ini. Jangan lupa terus layari laman web harian Metro di www.hmetro.com.my bagi mengikuti paparan berita dan video menarik yang kami sediakan kepada anda. Juga berita video di laman YouTube Metro TV, platform laman sosial termasuk Facebook, Twitter dan Instagram serta aplikasi HM Mobile dan HM News Channel. Muat turun juga aplikasi Metro TV di App Store dan Google Play Store untuk menonton video
jenayah. Saya Mazizul Dani. Assalamualaikum dan salam hormat.